Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Jadi pada hari ini murid-murid kita akan teruskan lagi pembelajaran kita. Cikgu harap semua murid telah pun bersedia. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan murid dapat membaca hasil penulisan yang disediakan. Dan yang kedua, murid yang ini paling penting murid akan dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan edit? Edit ni selalu kita dengar kan. Edit ni apa sebenarnya dimaksudkan dengan edit? Kita akan faham terlebih dahulu sebelum kita akan teruskan dengan proses memurnikan hasil penulisan. Okey, jadi murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 pada halaman 9. Tajuk yang diberikan kepada kita ialah berkenaan dengan gambus dan kompang. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan edit sebenarnya? Okey, edit bermaksud mencari, memperbaiki dan memperbetulkan kesalahan. Itulah maksud edit. Jadi apa yang akan kita lakukan pada hari ini ialah kita akan edit kesalahan dari segi ejaan, yang kedua dari segi imbuhan, dan yang ketiga iaitu dari segi tanda baca. Ejaan ni semua orang tahulah. Dalam perkataan tu kamu akan cari yang mana ada salah eja. Jadi kamu akan betulkan perkataan yang salah eja. Kemudian yang kedua imbuhan. Imbuhan semua orang tahu. Sebelum ni kita ada belajar mengenai imbuhan awalan dan kemudian kita ada belajar mengenai imbuhan akhiran. Imbuhan awalan seperti ber, me, ter. Begitu juga dengan akhirannya. Dan yang terakhir kamu akan buat proses memurnikan ataupun mengedit kesalahan dari segi tanda baca. Jadi saya harap semua orang mesti ingat tanda-tanda baca. Macam mana tanda noktah, macam mana tanda soal, macam mana tanda seru dan koma dan sebagainya ya. Okey. Jadi kita akan terus membaca terlebih dahulu berkenaan dengan apa pertikaian ini ya. Sebelum kita akan edit ejaan tanda baca dan imbuhan. Tajuk yang diberikan kepada kita iaitu gambus dan kompang. Okey, saya akan bacakan sekarang. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional iaitu gambus dan kompang. Okey, gambus tu yang macam gitar tu bentuk macam ni Ini kalau macam ni adalah gambus dan kompang yang di bawah ni semua orang tahu saya rasa. Okey, gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis iaitu gambus tali 3 sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan ghazal, zapin, inang dan joget. Okay. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimainkan dengan memegang menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Cara memalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan menikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain.
kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Jadi, ada yang tak kena apabila kita membaca apabila kita membaca petikan ini, terutamanya dekat bahagian kompang ni jadi pada hari ini murid-murid kamu akan bertindak ataupun menjadi seperti seorang guru. Jom kita cari apa kesalahan ejaan, apa kesalahan imbuhan dan di mana kesalahan tanda baca yang ada di sini. Okey, kamu boleh gunakan pensel, nanti kamu akan padam balik. Okey, kamu boleh bulatkan ataupun gariskan kat mana kesalahan ejaan. Jom kita lihat satu persatu. Ayat yang pertama. Kompang ialah alat muzik tradisional. Ada kesalahan? Tiada. Yang kedua, alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Jadi dekat mana kesalahan bergaya kedua ni? Kesalahan yang pertama terletak pada ini. Perkataan popular ni salah dieja. Sepatutnya dieja P-O. Okey, boleh tulis tak? Okey, P-O P-U-L-A-R. Popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Okey, yang ketiga, kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Perkataan tergulung ini salah. Jadi macam mana kita nak eja tergulung? Yang sepatutnya dieja seperti ini. T-E-R-G-O-L-O-N-G. Tergolong. Sepatutnya kompang tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Okay. Yang seterusnya, kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Ada berapa kesalahan kat sini? Saya rasa semua dekat dalam rumah tu dah mula menjerit-jerit bagi tahu cikgu. Kulit salah. Lepas tu selain daripada kulit, mana lagi yang salah? Kambing salah. Bukan salah kambing. Ni ejaan kambing ni salah. Jadi macam mana ejaan sebenar kulit? Ialah seperti ini. K-U-L-I-T. Kulit. Sepatutnya. Dan kambing, semua orang tahu eja kambing. K-A-M, B-I-N-G, bing. Sorry lah, tulisan cikgu buruk sikit susah nak tulis ni. Okey, yang seterusnya. Okey, kita akan teruskan dengan perenggan yang kedua. Kompang biasanya berukuran 16 inci, ukur lilit. Ada kesalahan tak dekat situ? Okey, ejaan. Tak ada kesalahan ejaan di situ, cuma kesalahan tanda baca. Ni apa dia letak tanda baca dekat sini? Dia letak koma. Koma bukan berada di sini. Sepatutnya di sini adalah tanda noktah, titik saja. Okey, kompang sama kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Okey, ada kesalahan tak di situ? Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Tak ada kesalahan. Okay, yang seterusnya, kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Tak ada kesalahan ejaan, cuma kesalahan huruf kecil dekat sini. Sepatutnya ditulis dengan huruf besar. Okay, kena tulis dengan huruf besar. Jadi, kompang. Macam kampung je ni. Kamu faham lah. K ni sepatutnya huruf besar. Okay. Seterusnya. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Kenapa ada tanda seru kat sini? Salah. Jadi sepatutnya dekat sini apa? Tanda seru kita akan gunakan hanya untuk ayat seru. Ayat seruan ya. Jadi ini bukan ayat seruan sebab tidak ada kata seru kat sini. Jadi di sini sepatutnya diletakkan dengan tanda noktah, titik. Okey, kita akan masuk kepada perenggan yang ketiga. Jom kita edit. Kita edit kesalahan yang ada pada perenggan yang ketiga. Cara mengmalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan menikut rentak. Masya Allah, kan?
Banyak tak kesalahan kat situ? Ada berapa kesalahan kat situ? Cikgu nampak 3. Kalau nampak lebih nanti kamu boleh komen kat bawah nanti. Yang pertama, mengmalu ni salah. Yang kedua, menepuk ni salah. Yang ketiga, menikut ni salah. Ini kesalahan ejaan. Tanda baca huruf C dah betul lah, besar. Tanda baca titik betul. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Okey, sepatutnya bukan mengmalu tapi malu. Bukan ng ni salah dekat potong. Kata dasarnya ialah palu. Palu tu pukul lah. Palu tu pukul. Kita memalu kompang, memukul kompang tu. Okey, dengan tangan. Yang kedua, mentepuk. Tak ada mentepuk tetapi menepuk. Menepuk. Sepatutnya perkataan yang betul adalah menepuk. Okay, yang seterusnya ialah menikut. Ni tertinggal huruf apa ni? Sepatutnya ada huruf G dekat sini. Jadi mengikut. Mengikut. Nampak tak? Macam tak nampak je. Tapi kamu tahulah, kamu fahamlah. Okey, ayat yang seterusnya, ayat yang kedua terakhir. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Tak ada kesalahan kat situ. Yang seterusnya, kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Okey, menis kata imbuhan yang salah. Bukan men, sepatutnya terjaga. Okey. Jadi sampai di situ sajalah perbincangan kita pada kali ini. Kalau ada cikgu tertinggal mana-mana kesalahan, cikgu tak nampak ke, kamu boleh komen dekat situ ataupun maklumkan kepada cikgu nanti. Kita akan buat penambahbaikan. Sepatutnya perbincangan ini adalah komunikasi dua hala. Okey, tapi sebabkan video ni dihasilkan untuk murid-murid yang tak dapat join kelas secara live, jadi itulah kamu kena maklumkan kepada cikgu dan cikgu akan buat penambahbaikan pembetulan nanti. Untuk tugasan kamu pada hari ini, kamu akan buat seperti mana yang kita buat tadi tapi dengan tajuk yang lain lah dalam buku aktiviti. Buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2, halaman 10 dan 11. Muka surat 10 dan 11. Tajuk dia ialah tokoh kraft negara. Jadi kamu akan kenal pasti kesalahan di segi ejaan, imbuhan ataupun kesalahan dari segi tanda baca. Kemudian kamu akan salin semula karangan tersebut ataupun petikan tersebut dekat muka surat 11 dengan orang kata apa? Tanda baca yang betul, ejaan yang betul dan imbuhan yang betul. Okey, cikgu rasa kamu dah faham. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua murid. Terima kasih kepada ibu, ayah, adik keluarga kamu yang memudahkan urusan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Di sekolah nanti, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.